Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita belajar RBT tajuk 2.0 Aplikasi Teknologi. Untuk pembelajaran pada hari ini, sila rujuk buku teks muka surat 22 hingga 29 dan juga buku modul pembelajaran RBT muka surat 14 hingga 18. Kita mulakan dengan subtopik 2.1 Teknologi Pembuatan. 2.1.1 Mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Apakah maksud teknologi pembuatan? Teknologi pembuatan ialah menghasilkan produk dengan menggunakan mesin atau alatan tangan. Teknologi pembuatan dapat dibahagikan kepada dua kaedah, iaitu kaedah konvensional ataupun kaedah tradisional, dan yang kedua ialah kaedah moden. Kaedah konvensional merupakan kaedah di mana pembuatan dilakukan secara insani ataupun secara manual dengan menggunakan alatan tangan tanpa bantuan mesin. Manakala kaedah pembuatan moden dilakukan dengan menggunakan aplikasi teknologi terkini. Untuk TP1, anda perlu menyatakan teknologi yang digunakan dalam reka bentuk pembuatan. Untuk mencapai TP1, anda berupaya atau boleh menyatakan teknologi yang digunakan dalam reka bentuk pembuatan. Kenal pasti kaedah pembuatan bagi produk-produk yang berikut. Butang baju yang diperbuat daripada plastik. Adakah ia merupakan pembuatan moden atau pembuatan konvensional? Yang kedua, butang daripada tempurung kelapa. Adakah ia merupakan teknologi pembuatan moden ataupun secara konvensional? Yang ketiga, gasing yang diperbuat daripada kayu. Yang keempat, gasing yang diperbuat daripada bahan plastik. Adakah ia merupakan teknologi pembuatan secara konvensional ataupun moden? Yang kelima, pisau. Hulu pisau tersebut diperbuat daripada kayu dan logam. Manakala yang keenam, pisau hulunya diperbuat daripada kayu. Sila kenal pasti kaedah pembuatan bagi produk-produk tersebut sama ada menggunakan kaedah pembuatan secara konvensional ataupun kaedah pembuatan secara moden. 2.1.2 Menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Apakah proses pembuatan produk? Proses pembuatan produk merupakan satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan produk siap. Untuk proses pembuatan produk, anda perlu menghasilkan satu perancangan, iaitu anda perlu tentukan apakah bentuk produk yang akan anda hasilkan. Kemudian,
buat satu lakaran ataupun lukisan produk tersebut. Seterusnya, tentukan sama ada anda akan membina dalam bentuk mock-up ataupun model. Dan tentukan adakah anda akan membinanya dalam kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Adakah anda tahu apa itu mock-up? Mock-up merupakan model olok-olok. Merupakan urutan daripada pemilihan reka bentuk yang bertujuan untuk melihat dan menilai reka bentuk pilihan secara 3 dimensi. Mock-up dibuat tanpa ukuran dan skala sebenar. Dan ia dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang senang dan mudah didapati seperti kertas bot, foam, gabus, polistrin dan juga mounting board. Mock-up ini dapat membantu kita melihat dan menilai keseimbangan reka bentuk. Dari segi struktur, kesesuaian bahan, dari segi keselamatan, penggunaan dan juga cara pembuatan. Itulah dia mock-up, model olok-olok. Model, apa itu model? Model merupakan persembahan ringkas menyerupai produk yang sebenar. Walau bagaimanapun, saiz dan bahan tidak semestinya sama dengan produk sebenar. Sesetengah bahagian model boleh berfungsi. Contohnya seperti model basikal dan model sebuah rumah. Model terdiri daripada dua jenis, iaitu model statik dan model berfungsi. Model statik adalah model blok yang dihasilkan mengikut skala atau saiz sebenar produk. Tetapi bahan yang digunakan tidak semestinya bahan sebenar. Manakala model berfungsi pula terdiri daripada dua jenis, iaitu model separa berfungsi dan juga model berfungsi sepenuhnya. Kita lihat contoh mock-up. Membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk gasing. Ini merupakan gasing yang dibuat melalui pembuatan konvensional. Manakala gasing yang ini dibuat secara pembuatan moden. Kita lihat langkah penghasilan gasing menggunakan kaedah konvensional. Dalam kaedah konvensional ini, semua peralatan yang digunakan merupakan peralatan konvensional ataupun peralatan tradisional. Contohnya kapak, mesin gerudi tangan, tukul, canai. Canai secara manual menggunakan tangan dan dipusing menggunakan tangan. Melicingkan permukaan gasing menggunakan kertas las dan terhasillah gasing yang dibuat secara
konvensional. Manakala ini pula merupakan penghasilan gasing menggunakan kaedah moden. Menebuk lubang menggunakan mesin gerudi lantai. Membentuk gasing juga menggunakan mesin elektrik yang berputar secara automatik. Sekarang kita lihat perbezaan antara pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Kita lihat dari aspek masa. Kaedah konvensional. Untuk menghasilkan gasing ini mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Manakala secara moden, gasing ini dapat disiapkan dalam masa yang singkat. Dari aspek hasil pula, kita tengok daripada hasil, bentuk gasing yang diperbuat daripada kayu, bentuknya tidak seragam. Tidak seragam ataupun tidak sama bagi keluaran yang dibuat. Manakala dalam bentuk moden, proses pembuatan secara moden menggunakan mesin, hasilnya gasing itu bentuknya seragam. Bentuknya sama saja. Kita lihat dari segi aspek kos pula. Untuk pembuatan secara konvensional ini memerlukan kos yang tinggi jika berulang kali untuk dibetulkan atau dibuat penambahbaikan. Manakala proses pembuatan secara moden amat menjimatkan kos kerana semua step atau langkah pembuatannya menggunakan mesin yang telah disetkan dengan saiz dan bentuk yang sama. Dari segi aspek tenaga pula, untuk pembuatan konvensional, gasing yang dibuat secara konvensional memerlukan tenaga kerja yang mahir. Hanya orang yang tahu membuatnya saja boleh membuat gasing tersebut. Orang yang tidak ada kemahiran membuat gasing tidak boleh menghasilkan gasing itu. Manakala untuk kaedah moden, mereka hanya memerlukan pengendali mesin yang mahir. Dari segi kuantiti, jumlah. Pembuatan secara konvensional, jumlah keluarannya amat terhad kerana dia mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan sesuatu produk. Manakala pembuatan secara moden, gasing yang dibuat secara moden, kuantitinya tidak terhad. Boleh dibuat dalam jumlah yang banyak. Kita tengok dari aspek kualiti. Kualiti, gasing yang dibuat secara tradisional ataupun konvensional tidak mempunyai piawaian. Manakala kaedah secara moden mempunyai piawaian yang ditetapkan. Maka jika gasing yang terhasil itu tidak mengikut piawaian, maka ia akan dianggap gasing yang reject. Diasingkan daripada pengeluaran yang baik. Aspek estetik, gasing
yang dibuat secara konvensional, nilai estetiknya amat tinggi. Kerana ia bergantung kepada kemahiran masing-masing. Manakala gasing yang dibuat secara moden, nilai estetiknya adalah terhad terhadap model yang dikeluarkan itu sahaja. .4.1 membuat lakaran model 3D bermaklumat. Untuk ini anda perlu menghasilkan lakaran model dalam bentuk 3D bermaklumat seperti mana anda telah buat pada ataupun seperti mana yang anda telah pelajari pada tingkatan 1. Lakaran yang anda hasilkan perlu dalam bentuk lakaran 3D. Lengkapkan dengan maklumat reka bentuk yang digunakan iaitu prinsip dan juga elemen reka bentuk. Lakaran ini perlu menggambarkan bentuk sebenar, saiz sebenar dan mestilah diwarnakan. Ini adalah contoh lakaran model 3D bermaklumat. Ada elemen, prinsip, ada lakaran bentuk 3D dan juga ada ukuran produk yang hendak dihasilkan. Fikirkan apakah produk yang akan anda hasilkan. Saya memberi anda 3 pilihan untuk membuat produk. Yang pertama, keychain ataupun rantai kunci. Yang kedua, fridge magnet. Magnet yang dilekatkan di peti ais tu. Dan yang ketiga ialah pemberat kertas. Yang diletakkan sebagai pemberat di atas kertas supaya kertas tidak terbang di tiup angin. Fikir-fikirkan apakah produk yang akan anda hasilkan. Kemudian lukis lakaran produk anda pada muka surat 18 modul RBT.